وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين وقربين والأولياء والصالحين وإلى روح الشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري وإلى روح الشيخ محمد بن عمر نووي الجاوي وإلى روح الشيخ صالح بن موسى القدحي رحمهم الله تعالى وإلى أرواح مشايخه وإلى من تسب إليهم أجمعين على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu al-amanatu. Wa yajibu dan tentu sungguh, mesti dan sunguti, fi haqqihim bagi diri mereka itu. Fi bimakna lam, haqqi bimakna zat. Di sini haqqi itu nak comenya zawat lah. Zawat. Tu haqqi itu bimakna zawatihim. Wa yajibu lahum, atau kalau kita pakai fi apa haqqi zaidah, lam fi itu bermakna lam boleh. Wa yajibu lahum, gitulah, ai li zawatihim ataupun li anfusihim, boleh kita kata gitu. Wa yajibu dan mesti tentu sunguti, fi haqqihim ai li zawatihim, tentu sunguti bagi diri-diri mereka itu ar-rusuli alaihim salatu wassalam. Tentu sunguti pula bagi diri-diri mereka itu fi haqqihim ay li zawatihim ataupun li anfusihim. Boleh kata gitu. Tu dia. Jadi bila kita suluh tilik dengan akal kita, kita akan hukum pula kata mesti tentu cerak pada rasul tu, bagi segala rasul tu alaihimus salatu wassalam. Jumlah tu berdoa gantung pada hum tu. As-salatu wassalamu tunazilatani alaihim. Him rajak kepada him tu. Him rajak mana? Him tu rajak situ. Bermula rahmat Allah. As-salatu muqaddam akhir. Wassalamu atau pada as-salatu alaihim takluk mahzub khabar muqaddam.
nazilatani alaihim. Yani as-salatu bermula salawat, jadi bermula minta rahmat dari Allah. As-salatu yani ya Allah minta rahmat. Tu Allahumma arham. Wassalamu yani Allahumma salim alaihim ala ar-rusuli alaihim salatu wassalam. Wajib bagi diri mereka itu alaihi salatu wassalam tu, wajib apa? Bagi yajibu al-amanatu, wajib oleh bersifat amanah. Oleh bersifat amanah. Amanah tu sifat. Orang yang bersifat dengan amanah orang panggil al-amin. Amin tu yang amanah dah. Al-amanah. Maka al-amanah tu sifat. Maka comel kita kata al-amanah tu jadi ittisafuhum bil amanati. Nampak gitu malah. Ittisafuhum bil amanah. Wajib bagi diri mereka itu tu al-amanatu, yani ittisafuhum bil amanati. Wajib oleh bersifat mereka itu, para rasul alaihi wassalatu wassalam, bersifat dengan amanah. Apa amanah? Amanah tu orang kita berkata amanah juga. Pada terjemah dalam Baqarah dia apa? Betul hati. Amanah tu betul hati. Hati betul, boleh harap. Boleh harap. Ya ni ada amanah. Apa makna ada amanah? Dia ni hati betul. Hati betul. Tak ada belok tak. Tak ada bengkok tak hati tu. Tak ada belok hati. Betul hati, boleh harap. Tu amanah. Tu dia. Tu sifat dia. Tapi kita kecek amanah tu maklum dah lah. Ya ni amanah. Amanah ni salah satu daripada perkara yang jadi alamat kiamat juga. Tu akhir zaman ni banyaklah akan khianat amanah. Amanah yang diberi banyak dikhianat. Dan salah satu daripada tanda-tanda sifat orang munafik, tanda kata orang tu gitiru sifat orang munafik. Bukan tanda kata orang tu munafik, tanda kata dia tu ambil tiru sifat munafik dah. Tu habis itu amanah ni. Tu dia. Boleh harap dalam ada kedak tu musannaf kita bawa datang mari. Amanah ni setengah ulama ni terjemah ni. Wahia, cuba tengoklah makna amanah. Sebenarnya amanah bila kecek lafaz amanah tu, amanah kalau kita cek sama pun kita tak apalah. Amanah dengan makna kita kita betul hati kita harapkan boleh. Tapi nisbah kepada Rasul ada takrif dia. Amanah tu nisbah kepada Rasul ni. Wahia dan iaitu, tu tengok dalam. Apa makna amanah? Wahia dan bermula maknanya. Wahia yani wa maknaha. Salah kata itu. Dan bermula maknanya makna amanah. Yang kena kahat lagi ni. Ai bin nisbati lahum. Kena kata gitu. Amanah tu ai bin nisbati lahum. Amanah dengan nisbah bangsa kepada mereka itu Rasul. Amanah dengan kita nisbah, kita adu kepada para rasul ni. Apa makna amanah? Yang pelaga mari di kita. Kalau pelaga kepada kita, kita tak boleh masuk dulu lagi dah dalam takrif ni. Walaupun kita ada amanah, tapi bukan mana dalam takrif ni. Tu Allah, ya ni ikut harap gapo, ada amanah Datuk ni dah Allah ni. Tapi walaupun ada amanah pun bukan amanah dengan makna ni. Amanah jadi buat dalam makna ni nisbah kepada pok Nabi ya. Amanah tu nisbah kepada pok Nabi tu makna ni, pakai makna ni. Yang ambil takrif ni jadi pakai rata. Takrif ni kau kepada Nabi ya. Kau kepada Nabi ya. Wahia dan bermula maknanya makna amanah dengan nisbah kepada mereka itu tu. Apa dia amanah? Iaitu hifzu zawahirihim. Hifzu, memelihara oleh Allah. Pelihara oleh Allah. Idafah hifzu kepada zawahiri, idafah masdar kepada maf'ul. Fa'il pada maknanya kena kepada Allah. Kalau kita idafah tak apalah tu. Hifzu zawahirihim, memelihara, menjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga, jaga apa?
zawahirihim, jaga akan segala anggota zahir mereka itu. Zawahir jamak daripada zahir. Menjaga akan sebelah luar, kalau bahasa kita. Menjaga oleh Allah Ta'ala akan sebelah luar bagi mereka itu ar-rusul. Sebelah luar demon ni, anggota badan lek zahir ni, mulut, kaki, tangan apa semua, Allah Ta'ala jaga. Tu yang jaga. Ni orang panggil ismah, dan ni ismah. Ni maksum. Maksum faham daripada takrif amanah ni. Tu. Wa bawatinihim, atap kepada zawahirihim. Bawatin jamak daripada batin, jadi sebelah dalam. Maknanya menjaga oleh Allah akan bawatinihim, akan segala dalaman-dalaman bagi mereka itu ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Jaga lek dalam, jadi hatilah makna bawatin ni, segala hati-hati mereka. Bawatin tu jadi kulub dah. Maknanya kulub, wa bawatin ni wa qulubihim dah. Moga bawatin ni kira sebut tadi lek dalam tu kena ke hati saya, anggota. Tu. Perut ni walaupun duduk dalam tapi kira anggota luar weh. Anggota luar. Pasal dia duduk luar nampak bucit-bucit tu. Tu makan apa ni? Tu elok. Bawatinihim. Allah jaga anggota luar dan anggota di dalam mereka, iaitu hati mereka. Hibzu takluk. Minat talabbusi. Menjaga daripada at-talabbus. At-talabbus ay talabbusihim. Tu kira-kira daripada bersepakai oleh mereka itu, daripada memakai dan bersepakai oleh mereka itu. Allah jaga daripada bersepakai bimanhiyin anhu. Tu talabbus, bersepakai diri mereka itu. Bersepakai, memakai, biman, bawa takluk pada talabbus. Bersepakai dengan manhiyin anhu, bersepakai dengan syai'in ataupun fa'lin manhiyin anhu, bersepakai dengan perbuatan yang ditegakkan darinya, dari fa'lin. Tu kena takdir mausuh je mari. Bi fa'lin manhiyin anhu an fa'lin. Jadi Allah jagakan sebelah luar demo tu, Tuhan pelihara lek dalam demo daripada memakaikan dengan perbuatan yang ditegah dan dilarang darinya. Dari perbuatan tu. Perbuatan mana yang Tuhan larang, Tuhan tegah, Allah jaga perbuatan mereka daripada nak pakai dengan benda tu. Faham tu nah? Apa saja yang Allah Ta'ala larang dan tegah, maka Tuhan jagakan anggota zahir mereka daripada bertepuh dengan benda tu. Tuhan tak boleh tepuh, tak boleh sentuh dengan benda yang ditegah. Bila sebut kata tegah, ya ada dua, ada haram, ada makruh. Maka sini hak haram tak nak kecek dah lah. Hak makruh lagu mana? Hak makruh pun tertegah juga. Sebab tu jawab rayah mari tu. Talabbus bimanhi anhu walau nahya karahatin. Tu dia. Walau kana al-malhiyu anhu nak kata kena i'rab jadi gapo nahya. I'rab jadi gapo? I'rab jadi maf'ul mutlaq bagi suatu mazhab. Suatu mazhab tu kena kepada khabar yang mazhab, bagi kana dan isim yang mazhab. Dia kena kata kena walau kana al-manhiyu anhu manhiyan nahya karahatin. Dia kata itu walau kana manhiyu an, dan jikalau adalah
perkara yang ditegahkan darinya, dari perkara tu ialah manhiyan, ialah perkara yang ditegahkan dia nahya karahatin, sebagai tegah makruh sekalipun. Tu walau nahya karahatin, walau yang ditegah sebagai tegah karaha, tegah makruh orang panggil. Tegah makruh. Dia tegah ni dua, tegah haram, tegah makruh. Hak haram tak kecek lah, hak tu nahya hak nahya hurmah. Hak tu nahya panggil tegah haram, hak ni nahya karahatin. Hak makruh pun puak Nabi, puak Rasul tak bertepuh. Apatah lagi hak haram, hak makruh pun. Tu oh ya ni li takmim je ni, nak mengumumkan je. Nak mengumumkan manhiyun anhu ya. Bukan nak rak pendapat hak kata ada dak, ni dia bakal umum. Walau nahya karahatin, sekalipun benda makruh pun Nabi tak kerja. Pasal benda makruh ni masuk dalam tegah Allah Taala juga. Walaupun tak putus pun tegah. Tegah atas jalan tak putus, orang panggil makruh. Au khilafal aula. Au ni atap mana? Atap kepada manhiyan hak mazhab tadi tu. Walau kanan manhiyu anhu khilafan aula sekalipun. Dan jikalau adalah perkara yang ditegahkan daripadanya, daripada perkara itu ialah khilafan aula. Apa khilafan aula? Khilafan aula ni orang panggil makruh kecil, adik pada makruh sikit, menyalahi akan yang terlebih utama. Tu khilafan aula. Khilafan aula ni ya makruh dah lah kira-kiranya, tapi dalil yang menunjuk di atas tegah dia tu orang panggil dalil bukan dalil qat'i dak. Bukan dalil qat'i. Tu dia. Tak soreh. Dalil yang menegak atas tegah tu tak soreh. Tak serupa dengan tegah makruh. Tegah makruh ni dalil tegah soreh. Tu. Kira gimari masuk dalam kumpulan makruh dah lah. Orang tua kata makruh lu. Makruh kecil, adik makruh. Padahal kira-kira mari dalam makruh dah. Makruh dah lah khilafat aula pun. Tapi you ringin pada makruh sikit. Kok mana pun masuk dalam tegah juga. Supaya apa? Kita istinja dengan air zam-zam. Tu masuk dalam khilafat aula. Comelnya tak sah lah. Ambil air zam-zam basuh kecing, basuh berak tu. Tu. Dah itu kan? Tu masuk dalam khilafat aula juga. Tu ada lagi. Maka kata dia rahimahullahu ta'ala, Allah Ta'ala, ni orang panggil takrif maksum dah ni. Maksum ni ismah. Ni dah ni Allah peliharakan zahir mereka dan hati mereka dari bersepakai dengan benda yang Tuhan larang. Anggota mereka tak tepuh dengan barang Tuhan larang sikit habuk. Ni kalau puak Rasul orang panggil ismah ataupun orang panggil maksum. Tapi kalau waliullah Allah Ta'ala pelihara juga. Jadi anggota mereka Allah Ta'ala tak boleh tepuh benda haram. Tapi bukan kata wajib dak. Bukan wajib dak. Maksud tak, bukan makok tak masuk dalam wajib akad dak. Tapi tu jaga juga. Orang tak panggil apa? Orang tak panggil ismah, orang panggil hifzun saja. Pelihara biasa. Pelihara Allah Ta'ala. Bukan maksum. Pok wali tak maksum. Tu. Hak maksumnya dua ya, Rasul dengan malaikat. Ismatuhum kasairin malaikah wajibatun wa fadalun malaikah. Tu. Habis itu. Maka kata dia fahum ma'sumuna. Tu. Maka ni tafriq pada hifzu ni, hifzu zawahirihim ni. Fahum, maka bermula mereka itu ar-rusul alaihimus salatu wassalam tu. Puak-puak rasul tu maksumun, dipelihara akan mereka itu ar-rusul, dipelihara, dijaga. Yang lupa nah, maksum ni kena kepada puak rasulnya. Dipelihara akan mereka itu
Dijagakan mereka itu takluk pada maksum an jami'il ma'asi, dipelihara dari segala atau semua al-ma'asi, daripada sekalian ataupun semua bagai-bagai maksiat. Semua bagai-bagai maksiat, ma'asi jamak daripada maksiat, bagai-bagai penderhakaan Allah. Tu segala bagai maksiat mereka terpelihara, tak tepuh. Kalau gitu, kalau kita pergi berjumpa dalam Quran atau hadis yang zahir ayatnya atau hadisnya menunjuk kata mereka kerja benda haram, benda makruh, maka kena takwil. Jangan pakai zahir lagu tu. Supaya tu ada kita pergi makan buah kayu tu halal dah. Wa qulna ya Adam uskul anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarah fatakuna minaz zalimin. Mu jangan masuk dekat. Ikut hak lain, ikut nak makan apa makan dalam syurga, tapi hak kayu ni sepahau je. Mu jangan masuk dekat. Kalau mu masuk, mu akan jadi orang zalim. Akhirnya setan mari ngoklek-ngoklek. Setan mari sumpah. Kisnya iblis sumpah tu ada jadi wasa lemuk hati tu. Iblis kata, wallahi aku ni orang niat baik dengan mung. Wallahi, apa nama dalam ayat Quran? Wallahi aku minan nasihin dah, yang kata dalam ayat Quran. Aku ni orang nasihat. Adam, mung tahu ke tak kipa tu halal. Tu halal tak sebi makan kerana apa? Kerana wah kayu ni kalau makan tu akan berkekal dalam syurga ni. Orang panggil wah kayu khuldi, orang panggil syajaratul khuldi nama dia. Wah dia kalau boleh makan ke, berkekal sepupuk malaikat dah. Pok ali dalam syurga semua-semua. Tu ada pun mula keliru. Wallah, dia kata wallahi iblis ni supah jangan main. Jangan hatu tak ada supah ke? Supah tu hatu apa? Orang ngarut ni hak supah banyak. Iblis ni supah dengan nama Allah. Dia kata wallah aku ni orang niat baik gemung. Aku nak wayak tu ada ni ketika tu dia duk dapat hampir dengan Allah Taala ke. Dia munggu dalam syurga ni hati dia sentiasa bergantung dengan Allah Taala. Maka dia tu terlalu rindu kepada Allah sehingga dia lupa tegah tu. Bukan lupa dah. Dia tak sila tegah tu. Maka dia ijtihad kata dia akan makan buah kayu untuk berkekal di syurga dan bersama Allah Subhanahu Taala. Orang panggil sentiasa berdamping hati dengan Tuhan. Tu. Lalu tu gerno tu. Ya kira lah ke tu Siti Maryam tu Siti Hawa makan dulu. Dia makan dulu, makan gerung telai tu gong. Telai tu gong gerung. Teka tu lah telannya bogai habis. Hak pakaian molek-molek tu telannya. Allah Ta'ala bertelannya. Telannya bogai. Teka tu berlaku. Nampak zahir tapi bukan tu. Bukan. Dia ada hikmat dia. Tu. Dan bina atas ijtihad mereka. Bukan mereka itu mengkhianat. Kalau kira apa? Maka mereka itu maksum, dipeliharakan mereka an jami'il ma'asi, daripada sekalian maksiat. Maksiat mana? Sifat pada ma'asi. An muta'alliqati, segala maksiat yang bergantung bersangkut maksiat tu. Maksiat yang bergantung bersangkut bizahiril badani. Tu takluk pada muta'alliqah, bergantung dengan yang sebelah luar daripada badan. Yang sebelah luar daripada badan. Maknanya anggota zahir bagi badan tu lah. Tu maksiat yang bergantung dengan sebelah luar bagi badan tu gapo teh? Ya misalnya kazina, seperti zina. Hari maksiat yang bergantung dengan farad. Tu zina. Tu zina mereka terpelihara. Tu terpelihara. Tengok tu Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala jaga jok di bumi tu ada lagi dah.
Dan semenjak daripada tu ada sampai ke Nabi, di antara tu segala tok nenek Nabi tak bertepun dengan zina walaupun seorang buk. Semua tu lalu dengan cara nikah yang sahih belaka, mengikut millah jalannya mereka hak dulu-dulu. Tu. Duk masa musyrikin pun kena cara musyrikin dulu. Masa jahiliyah pun nikah Abdullah dengan Aminah nikah. Padahal Islam tak ada lagi, tak ada akad aqabil tu nikah apa pun. Tapi cara nikah tu betul dengan jalan ni orang jahiliyah. Mana dalam adat orang tu pun jadi selorong-selorong. Tu tak bertepun dengan zina. Tu Nabi sendiri tu yang jaga di usul asal tu lagi dah. Sebab kita ni tok nenek kita tak tahu kata nak gomo dengan bini dia tak tahu. Tok nenek tu masa beratus beribu tahun dulu-dulu. Sebelum dia daripada tok ada dan siapa kita kan. Tok kiki kita dulu tu. Tu. Tak tahu kata macam mana. Ibu tu tok wallahu alam. Tapi Nabi Muhammad tu jaga. Tu jaga. Kalau gitu, fahum ma'sumuna an jami'il ma'asi' al-muta'alliqati bi zahiril badan. Kazina wa syurbil khamri, atau pada zina dan meminum akan khamar. Ini bergantung dengan perut, menggantung dengan mulut. Kata maksiat tu. Wal kazibi, tu dia. Dan mendusta, tu atau pada zina, dusta. Ini bergantung dengan lidah, maksiat lidah orang panggil. Tu tak dusta. Sebab tu kazib ni ya masuk sebelah. Hak pesing sidik dulu ya kecil hak tu ya. Habis tu kita ngaji dulu masalah sidik tu. Dikira sidik tu fi dakwar risalah wa fi ma yuballighunahu anillah. Dua perkara tu. Lain pada tu masuk dalam amanah. Masuk dalam amanah. Tu kecek kelola punya di sungguh hak sungguh. Bukan kata kelola bohong dak. Tu. Benda yang kelola tu, mazah dia tu, gurau-gurau dia tu apa? Bersungguh. Tu dah. Wa yamzah wa la yaqulu illa haqqan yuhibbuhu Allah taala wa yarda. Nabi pun bergurau-gurau, gurau juga Nabi pun. Tapi dia tak kecek mereka benda sebenar. Ada gurau juga tapi hak yang gurau tu hak sungguh tu. Habis itu ini yang nyata ni wal kazib ni kena jaga molek tu kazib tu. Maksudnya bagai khianat kalau kazib. Kazib yang lain daripada dakwah risalah lah. Tu ni kalau kita nak dobit boleh dobit lagi tapi tak silah. Dusta yang ni dusta pada barang yang lain daripada dakwah risalah dan menyampai barang yang disuruh oleh Allah. Karena kalau hak tu masuk dalam sidik dulu dah. Tak apalah. Wa ghairi zalika dan lain daripada dan seperti yang lain daripada dimaki itu zalika al-madhkuri minaz zina ila akhirih atau al-madhkuri minal arba'ati dah. Wa ghairi zalika dan seperti yang lain daripada dimaki itu yang tersebut daripada empat perkara. Mana empat perkara? Zina, minum arak. Empat perkara tiga dah. Al-madhkuri minas salasah. Tiga. Yang tersebut daripada tiga perkara. Mana? Zina, syurbil khamar, kazib. Lain pada tu lagi, banyak lagi lah. Bahau, maki ke orang, mengupak orang, duk menapa orang, bunuh orang, berjudi. Tu ialah berlaku tu. Tu. Ni. Sabit tu Allah, Masya Allah. Sabit tu lah. Orang Yahudi tu, orang Eropah, Europe tu, dia mau nak mencemar peribadi Nabi tak boleh. Nak cari celah untuk nak cari celah sekarang ya untuk nak jadi pelekeh Nabi tak boleh. Sesungguhnya pelekeh juga. Pelekeh cara bohong-bohong dia. Sabit tu ingat tak masa dulu perang Said ke mana dulu? Hai wak roye tu, roye Nabi Muhammad minum arak ke apa tu? Minum arak lepas tu wahai bunuh ayat dah tak orang panggil apa roya apa innocent of muslim dulu. Lama hak timur bangkit teh besar pada masa tu. Tu. Tapi dia bohong gitu ya kerana tak ada celah, tak ada jalan ni untuk nak cemar peribadi Nabi. Tu yang jaga. Tu yang jaga.
Apa tak ghairi tu? Bayar lagi pada ghairi. Banyak lagi lah. Min manhiyatiz zahiri, daripada segala tegahan-tegahan bagi anggota zahir. Zahiril badan tu lah. Manhiyat tu tegahan-tegahan bagi anggota zahir. Banyak perkara lagi. Wa ma'sumuna an jami'il ma'asi, atau pada maksumun yang sebelum pada dia. Dan mereka itu juga para ar-rusul alaihi wassalatu wassalam, maksumun, dipeliharakan mereka itu puak-puak rasul tu dipelihara oleh Allah tu jaga, an jami'il ma'asi an muta'alliqati bil batini, daripada semua atau sekalian segala maksiat-maksiat pederhakaan yang bergantung ia maksiat bergantung bil batin, dengan hati. Bil batin ay bil qalbi, dengan hati. Maksiat yang bergantung berkait dengan hati, Allah jaga juga. Mana maasi yang bergantung dengan hati itu? Bayar pada maasi. Minal hasadi, daripada hasad, dengki, wal kibri, sifat sombong, tu sombong, berasa lebih pada orang tu sombong tu, tu kibr. Warriya, rio, tu buat untuk supaya dilihat orang. Ya ikhlas, Nabi ikhlas. Tu ikhlas. Semua perbuatan Nabi itu lillah. Tu hati mereka bersih. Wa ghairi zalika, atau pada al-hasad, dan daripada yang lain daripada dimaki itu, zalika al-madhkuri minas thalathah juga, daripada yang tersebut daripada 3 perkara dulu: hasad, kibir, riya. Lain lagi, banyak lagi lah. Mana? Bayar pada ghairi. Min manhiyatin batini, daripada tegahan-tegahan bagi sebelah dalam anggota, jadi hati. Al-batini yani al-qalbi, tegahan-tegahan dari hati. Sombong, takabur, sum'ah, ujub, tu hasad, dengki, dendam hati, ialah belaka dendam apa Nabi dak. Allahu akbar. Masya-Allah, sungguh jujur hati, borah hati dia nombor 1. Tak ada roh. Habis tubuh. Orang panggil habis tubuh. Tak saya dekuk, bakhil, bukhli, ialah belaka tu. Tak ada Nabi. Allah akbar. Ada orang Arab mari minta, Muhammad sedekah sikit, minta sedekah. Nabi waktu buat tamar mari seneka. Ambil. Tak cukup ni, nak lagi. Muhammad zid, tambah. Nak lagi. Ya pun jalan masuk dalam dapur. Ambil waktu buat seneka pula. Nak lagi. Nabi pun masuk ambil. Kali yang ketiga ni kurang sikit lah pada dulu. Kurang sikit dah, tengah dah. Ambil mari. Nak lagi. Nabi ikut tanya. Habis dah. Habis sungguh. Bukan kita habis dulu lagi dah. Dia kata nak lagi kali pertama. Habis dah. Habis dulu lagi, padahal banyak lagi dah tu jeng. Tapi Nabi habis sungguh. Habis sungguh. Tu habis. Allah. Tak ada dah. Lepas tu Rasul yang lain pun sepatutlah. Dia Nabi kita lagi mana, Rasul lain pun sepatutlah sifat dia. Habis. Kata musannif rahimahullahu ta'ala syarah, katakan lagi. Baca lagi. Wal muradu al malhiyu anhu walau suratan fayashmalu ma qabla an-nubuwati wa ma fi halati as-sighari wa la yaqa'u minhum makruhun wa la khilaful awla ban wa la mubahun. Allahu akbar.
Tak. Ala wajhi kauni dhalika makruhan, tu tak. Au khilafan au la, tu tak. Au mubahan, tu tak. Hak mubah pada. Kalau itu, wa idza waqa'a suratu dhalika minhum, kalau tak nak, wa idza waqa'a suratan dhalika minhum fahuwa litashri'i fayasiru wajiban au manduban fi haqqihim alaihimus salatu wassalam, fa af'aluhum alaihimus salatu wassalamu dairatun bainal wajibi wal mandubi. Tu dua tu ya. Dak bergerak-geri hari-hari, dak belik dua tu ya perempuan ni. Tidur pun dua tu ya. Tidur pun duk belik dua ni. Bal fil awliya. Tengok. Bal fil awliya'i alladzina hum atba'uhum. Ni awliya ilahi salihin. Awliya kena kepada awliya Allah. Atba'uhum atba'ur rusul. Qalu bal fil awliya, tahan. Bal fil awliya alladzina hum atba'uhum may yasilu ila maqamin tasiru fihi harakatuhu wa sakanatuhu ta'atin bin niyati. Gitu lalu. Cuba tengok. Tu. Gitu lalu. Kata dia rahimahullah, wal muradu, dan bermula murad. Muradul ulama. Muradul ulama. Bermula murad ulama. Ai murad tu ai apa dia? Al muradu bil manhi anhu. Dia kecek lagu tu. Lepas tu khabar tu al manhi anhu. Nak kecek lagu mana molek lagu ning dah. Wal muradu ay al muradu bil ma'asi. Lagu tu. Dan bermula murad ulama, murad dengan maksiat di sini. Maksiat yang mereka terpelihara di sini gapo? Murad dengan maksiat itu ialah al manhiyu anhu. Ialah al amru atau al fa'lu al manhiyu anhu. Tu khabar. Perbuatan yang ditegahkan darinya, dari al fa'li. Al fa'lu. Hu domir rajak klik kepada alif la tu. Alif la maksud. Tu. Jaga mola. Manhi'an orang panggil. Manhi tu orang. Manhi'an tu benda. Sebab makmur ni orang. Makmur bih tu benda. Maka murad dengan maksiat di sini ialah segala benda yang ditegahkan darinya. Benda hak tu yang tegah. Walau suratan. Walau kanal manhiyu anhu suratan ay fi surati sekalipun. Suratan ay fi surati. Suratan tu asalnya fi surati. Tu khabar bagi kana. Khabar bagi kana yang mahzub. Walau kanan manhiyu anhu suratan, dan jikalau adalah perkara yang ditegahkan darinya itu suratan, pada rupa sekalipun. Royah tu. Pada rupa, apa pada rupa? Pada rupa saja, hakikat dak. Suratan ai la hakikatan. Bukan hakikat. Hakikatnya bukan hakikatnya taat, tapi rupa je nampaknya maksiat. Tu dia. Tu terjaga juga. Tu.
qalu tak kena. Nampak rupa ya tegah tapi hakikat tak tertegah. Pasal Tuhan tak ambil salah lagi. Tengok budak sebab budak minum arak. Halo gitu umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun duk minum arak. Krong. Budak ni mana-mana dah. Lepeng kek lagi. Salah tak dia? Salah pada zahir. Salah pada rupa pasal dia minum. Tak itu kan? Tapi hakikatnya salah tak? Tak salah pasal ya budak. Kalau gitu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni walaupun benda tiga tu pada rupa pendak. Pada rupa tu pendak. Kata itu fayashmalu ma qabla an-nubuwati. Fayashmalu, maka melengkapilah ia senang ia qauluhu walau suratan. Senang kalau buat lagi tu senang pada dah. Ataupun fayashmalu al-murad, senang dah. Senang lagi tu dah. Fayashmalu, maka melengkapilah ia al-murad saat itu. Murad tu melengkapi juga ma qablan nubuwati. Melengkapi akan barang, akan perbuatan yang sabata qablan nubuwati, perbuatan yang sabit ia sabit sebelum daripada bangkit jadi nabi. Qablan nubuwah, sebelum daripada kenabian, sebelum daripada lantik jadi nabi. Teka budak-budak lagi. Nabi Muhammad ni kita sebelum jadi juru lah ni juru apa hari ni je budak hari tu dah menyuri. Ingat tak? Dia pelaga hije lagi. Teka budak hari tu. Tapi walaupun tak salah pada hukum pun, rupa tu nampak salah dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka terpelihara walaupun ketika budak-budak sekalipun, ketika kecil sekalipun, mereka tak bertepuh perbuatan mereka dengan maksiat. Kata Muhammad, budak hari tu lah ni teka 40 ni je berjuruh mari. Dulu dah Allah teka 13, 15, 12, 13 tu marah. Curi dak juga. Tu sebelum nubuah pun dak. Tengok Tuhan jaga jok dia lu lagi. Bukan kata jaga di budak, jaga di mani nu lagi. Jaga di ayat mani. Sebab tu kita ni nak cari bini pun cari sarai-sarai molek-molek sikitlah. Tu nak buat sarai benih tu jadi molek sikit. Jaga di humi ni lagi dah. Lepas tu lek perempuan penduk molek lah, buat sarai molek sikit lah, jaga sarai molek lah. Ada demo bila pilih molek. Lek jatah pun pilih hok molek sikit, lek tina pun kena duk jaga sarai molek sikit. Kok say tak boleh untuk nak jaga benih yang akan turun masa depan tu. Tu habis itu wa qablan nubuwati. Tengok anak cucu Nabi anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dah Ahlul Bait ni, walaupun kita kata tak alim tak gapo pun dah, tak alim tak ada ilmu, tapi duduk mereka tak liputih dak. Tak mengaji mana buat kerja biasa ya. Bukan orang alim, tapi tak duk ikut usia benih. Allah Taala. Ma qablan nubuwah wa ma fi halatis sighari. Ayalah juga qablan nubuwah ni sebelum pada bangkit jadi nabi, belum 40. Belum 40, teka nabi 30 ke 25 ke? Tak berlaku apa. Wa ma fi halatis sighari, atau kepada ma qablan nubuwah, dan melengkapi akan perbuatan ma sabata, yang sabit ia perbuatan tu sabit fi halatis sighari, pada ketika halah, pada ketika, pada kelakuan, pada ketika as-sighari, pada kelakuan iaitu kecil. Jadi pada ketika kecil, kecek gitu ya. Kalau kita terjemah betul-betul, pada kelakuan iaitulah waktu kecil. Idafat lil bayan.
Tapi kita kecek benda pada ketika kecil, pada ketika dia leluh. Ketika leluh pun tak wahibah, tak bahau dulu lagi lah Muhammad ni. Kita ni panah bahau je dia leluh je. Hajar anak bahau je dia leluh. Hajar bahau mulai-mulai dah. Asal budak dia tak bahau, tapi orang tu hajar bahau je dia leluh. Tu. Wajib, dak wajib. Wajib. Tahu hajar wajib je dia leluh. Tu buat, lepas tu Tausim mengaku. Wajib. Tu hajar bahau je dulu lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah terjaga daripada waktu kecil lagi. Allahu akbar. Tu. Sabar dia pun terjaga. Bukan kata baru sabar teka jadi nabi, tak. Sifat sabar tu ada di leluh lagi. Sifat terpuji tu ada di leluh lagi. Tu. Tak biasa lapar sikit, lapar weh. Ayah dak. Abdul Muttalib dia tak pernah nak dengar Nabi mengadu kata dia tu lapar. Tak. Ada makan? Tak ada, duk dia. Tu ya. Tu tak mengadu. Sabar. Tu. Dah itu kan Zangi kata itu. Dalam Zangi Jawi, tidak pernah mengadu dahaga dan lapar daripada waktu masa kecil hingga sampai besar. Elah tak? Tu ialah lagu tu. Sampai tu orang saya belaka jadi tu. Tapi dalam hati pun Abu Talib saya sangat saya. Makin ni Abu Talib ni, Abu Talib bukan orang kaya. Walaupun kedebel tapi bukan orang kaya. Yok kedebel lah, orang kaya lah orang kita ni. Kadang-kadang debel. Jadi Tok Nebel. Tok Nebel, nama Tok Nebel. Kebun tah habis dah. Perak. Gadah habis. Kita nak milih baru ni. Tu. Kaya, tak ada kaya ni. Betul orang kata juga. Tu. Maka Abu Talib ni kedebel. Dia bangsa Quraisy, dia ketua Quraisy. Tapi dia bukan kaya. Pada aja makin ni. Habis tu kalau dia nak makan gapo-gapo, waktu malam kok dia katuk cerita habis bila Nabi Muhammad makan dulu. Dia tak sewi anak yang lain makan. Kalau pakat bubuk dia orang lain, habis Muhammad tak boleh makan. Dia saya ke Muhammad siapa darah tu Abu Talib. Dia katuk cerita. Tak sewi anak dia nampak kata Muhammad makan. Lama dia dewasa lapar pula. Tak sewi tengok. Jepuk Nabi Muhammad makan dulu. Mak, makan. Sehingga Nabi berhenti makan. Tu. Lalu tu dia buka berita. Anak dia makan hak lebih daripada hak Nabi makan. Abu Talib tengok saya. Nabi tak saya lagu anak. Masya Allah. Hak tu dah tu. Nabi. Bukan kata di waktu tu. Ya dihaluh lagi dah. Suwaibah As-Sa'diyah. Suwaibah yang jadi hamba perempuan bagi Abu Lahab. Abu Lahab merdeka tu. Ketika Nabi beranak tu Abu Lahab merdeka. Hai Suwaibah, mu merdeka. Aku gembira dengan kelahiran anak menakilku Muhammad ni. Mu merdeka. Mu gitu tolong cara dia. Lalu tu Suwaibah gi cara. Ketika tu Suwaibah tu ada anak dah. Anak alak ada dah. Susu ada lagi lah. Kopek susu duk ada lagi Suwaibah ni. Duk terik lagi. Tu. Lalu tu waktu tu tu Nabi duk lapar lagu tu. Suwaibah ambil Nabi tu suap susu dia. Suwaibah ni masuk dari ibu menyusu Nabi juga tu. Maka suap susu kali ni. Makan sebelah. Paling gelik ni pula. Nabi paling muka. Nabi tak makan. Paling. Suap kacau suap paling. Tak makan. Lepas tu si Suwaibah pun kejut. Gano kok mana Siti Aminah kata, anakmu makan lagi rumah tu. Anakmu tu di rumah tu bermari tu dia makan lagi. Oh, dak wei lagi. Sabit tu dia tak makan tu. Aminah kata, sabit tu dia makan so lagi dia tinggal wi anak. Dia tinggal wi anak Suwaibah di rumah. InsyaAllah. Tu. Dia lelah je. Tu yang jaga keadilan dia, adil dia leluh lagi.
Habis itu, maka terjaga mereka itu alaihimussalatu wassalam, terjaga, maka melengkapi ma fi halatis sighari wala yaqa'u minhum makruhun, dan tidak berlaku dari mereka itu, tidak berlaku minhum minar rusuli, tidak berlaku daripada mereka itu buat rasul ni, tidak berlaku makruhun, oleh satu perkara makruh pun. Makruhun tu maksudnya fa'lu makruhin. Gitulah. Tak berlaku oleh mengirja satu benda makruh pun, tak berlaku buat benda makruh. La yaqa'u minhum makruhun, yani fa'lu makruhin. Wala, dan tidak, wa atau pada makruhun la takkid pada la yaqa'u, dan tidak berlaku juga daripada mereka khilaful aula, fa'lu khilafin aula, kerja benda khilafun aula benda. Saat ni itulah khilafun aula benda makruh Nabi tak makan bawal. Tu tak makan bawal tu ya tak sih. Nabi tak makan. Arak ni wahai sangat Kalau kira sungguh tabiat arak ni wahai barang pesing tu, arak ni bawal jeruk baik tu biasa je. Sabit tu bau kuat tu buat arak. Dia makan barang kuat-kuat gitu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia arak tapi dia tak tepuh benda apa itu. Tu masya-Allah. Tu. Bagi kita makruh ya, tak apa makruh dia wak gerak dengan tak apa tu. Sabit tu je orang ni nak buat benda haram tu, benda makruh dia tak jaga dulu. Kalau dia jaga di benda makruh, benda haram dia sangat lagi jaga. Tu. Habis itu wala khilafun aula, bahkan wala mubahun. Tengok, bahkan ni idrab pada makruhun dah, ikrab pada makruhun. Bahkan wala mubahun, bahkan dan tidak, jadi wala yaqa'u minhum juga, tidak berlaku daripada mereka itu mubahun, tak berlaku benda yang harus. Fa'lu mubahin, kerja benda yang harus. Benda harus pun tak ada. Supaya kita ni gapo tik mani kita ni harus ya. Tidur kita ni harus ya. Tidur kita ni harus. Asal hukumnya harus. Mani harus ya. Tak usah mani sudah nak pok je sebelum mu kan. Harus pada hukum asal. Lain pada ada perkara yang mewajibkan mandi, perkara yang mensunatkan mandi itu syukurlah, tapi asal hukumnya harus. Tapi tidak berlaku mubah pada diri mereka, tak berlaku juga mubah. Ke mana? Kerana tiap-tiap gerak-geri mereka itu penuh dengan niat yang baik. Apa niat yang baik? Sekurang-kurangnya niat mengajar syariat kepada umat. Kata benda ni tak haram. Faham tak? Ya tidur. Sekurang-kurangnya mengajar royak hukum, kata ni boleh weh, haram. Faham tak? Tu. Mani tu haram. Sekurang-kurangnya mengajarkan hukum. Ni sekurang-kurang ni. Taklim tu sekurang-kurang dapat pahala dah. Jangan kata niat untuk buat ibadat, tidur untuk ibadat. Tu hak tu kita. Kalau kita niat lagu tu boleh. Semua kita makan tu haram. Makan tu, tapi makan untuk menggagah, untuk kuat buat ibadat, jadi boleh pahala sunat. Makan kita tu sunat. Duk di niat je. Lakin iza nawa bi aqlihin kuwa li ta'atil labalahu maqad nawa. Tadi tu. Ya niat taat boleh pahala. Boleh pahala. Kalau niat untuk nak taat. Tengok dia kata. Maka tidak berlaku makruh dan khilaful aula, bahkan tidak berlaku mubah. Ala wajhi kauni zalika makruhan. Ala ni takluk kepada la yaqa. Tidak berlaku tu
ala wajhi kauni zalika, tak berlaku di atas jalan, di atas wajah, di atas jalan keadaan dimakai itu zalikal fi'li tu. Zalikal fi'li tu. Tu. Tidak berlaku atas jalan keadaan dimakai itu tu makruhan dak. Tak berlaku atas jalan tu. Kalau berlaku pun berlaku atas jalan sunat. Walaupun nampak benda makruh, tapi buat dia tu sunat. Berlaku tu atas jalan makruh tu dak. Sebab kita makan bawai apa hukum? Makruh. Maka kita makan kita tu berlaku makruh atas jalan keadaan makan tu makruh. Takdir kata Nabi makan. Ada juga je puksa Nabi makan bawai tu. Maka kerja benda makruh, tapi berlaku makruh tu atas wajah keadaan perbuatan tu bukan makruh. Perbuatan tu sunat nisbah kepada mereka. Tu. Boleh nah? Faham tak? Boleh. Tu. Ala wajhi kaunihi, kita ni dia gomo hari di hari. Gomo hala tu pun jadi hari lagi. Kadang-kadang niat tak baik. Tu. Makan kafe tak apa hukum? Haru kita kata makan kafe. Tapi makan nak jaga tengok bola. Tu pula dah. Tu. Tu. Maka orang apa tu? Hak tu berlaku mubah, tapi berlaku atas wajah keadaan dia bukan mubah. Atas wajah keadaan dia tu haram atau makruh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak, tiap-tiap perbuatan dia berlaku atas jalan, tidak berlaku makruh, tak berlaku mubah. Kecing berdiri, ada juga sekali dua Nabi kecing berdiri untuk menyata syariat ya. Makan berdiri, minum berdiri tu makruh. No, ayat kata umatnya tak haram benda tu. Tu. Au khilafan au la au mubahan. Tu dia, atau pada makruhan. Atau wajah keadaan perbuatan tu makruh ke, au khilafan au la ke, au mubahan ke? Tak. Kalau gitu, wa iza waqa'a suratan, dan apabila berlaku suratan ai fi surati, pada surah, pada rupa saja. Apabila berlaku pada rupanya, bukan hakikat kalau kira bukan ke, berlaku pada rupa saja. Apabila berlakulah pada rupanya ni, pada zahirnya, zalika oleh dimakan itu, pak yang bagi waqa'ah. Apabila berlakulah pada rupanya oleh dimakan itu, zalika al-mazkur minal makruhi au khilafil aula au mubahin. Tu zalika al-mazkur minal makruhi au khilafil aula au al-mubah. Kalau dia berlaku juga, dia buat benda makruh, dia kerja benda khilafun aula, dia berlaku juga pada rupa lah. Berlaku pada rupa lah, hakikat ayat dah, dia tak jadi kot tu. Berlaku juga pada rupa oleh dimakai itu. Waqa'a minhum, minta pada waqa'a, berlaku daripada diri mereka itu, minhum minar rusuli alaihi wassalatu wassalam. Kalau dia berlaku daripada mereka benda tu, Nabi kecing berdiri, ada juga Nabi kecing berdiri, orang nampak. Orang pun bukan orang luar, bukan kecing seperti kita duk henah kata kok dinding-dinding. Kadang-kadang berhenti kereta pakai katai tepi jalan tu lalu dah. Ada ni Rasulullah kecing dalam rumah, yang ceritanya isteri dia tu lah Ummu Salamah, tak silap saya ke Siti Aisyah lah. Cerita Nabi tu mani dalam rumah. Lepas tu Ummu Salamah dia bilik mandi pun dia sekat-sekat gitu ya, bukan supaya kita lah ni dia sekat. Dia ada tabir gitu je. Tu sekat-sekat untuk boleh mandi, untuk apa itu ya, untuk qada hajat. Tu maka Nabi tu berlaku benda tu.
Kalau berlaku rupanya, fahuwa maka iaitu fahuwa gapo? Maka iaitu wuku uzalika tu. Wuku uzalikal fi'li tu. Wuku uzalika zalika al-mazkur tadi tu. Maka iaitu fa rabitah pada jawab. Maka apabila berlaku pada rupanya oleh benda tu, maka iaitu berlaku di makian tu kainun litashri'i, adalah ia berlaku tu untuk mengajak syariat. Tashri' yani ta'limis syariah, tu mana tashri'. Litashri'i ay li ta'limis syariati, untuk nak mengajak syariat kepada umat. Nak mengajar kata hak ni tak ada haram weh. Yang muka timur ke masa tu Nabi kita tak pernah kecing berdiri. Lepas tu timur dari kalangan sahabat dia sebut siapa dia pergi panah-panah dia sebut. Adalah kecek kata, tak boleh kecing berdiri tu. Haram tu. Kecing kena duduk molek tu. Haram tu lagu tu. Timur dalam Madinah kata kecing berdiri tu haram. Maka dengar di Nabi pun tuak pergi tengok kata bukan haram. Sekali tu ya, Nabi kecing berdiri dalam hal kecing. Kita kecing berdiri tak mau, jarak-jarak nak duduk. Sehingga masuk dalam bilik air dah pun kadang dia berdiri lagi mana? Mesti tempat duduk molek dah pun kita tak si duduk. Apatah lagi tempat duduk tak molek. Tu dia. Lepas tu ada hikmat banyak duduk berkecing ni, air kecing pun jadi keluar habis. Kalau kita duduk istibrak bercuci habis, cuci sungguh. Kalau kecing berdiri ni dia tak habis. Dia lekat lagi sisa-sisa dia. Kalau dia berjalan lilin tak gila hatu. Dia tak habis. Maka duduk kecing. Nabi kita mengajarkan syariat. Fayasiru, maka jadilah ia jadi zalika tu. Maka jadilah ia zalika, benda yang tersebut tadi tu, benda yang tersebut pada rupa tadi tu, maka jadilah yang tersebut tadi tu, benda makruh hak nampak pada rupa tadi, jadi apa? Wajiban. Jadi wajiban, jadi benda wajib. Jadi wajib pula dah. Au manduban, ataupun sunat. Mandub ni yang disunatkan dia. Benda wajib ia atau sunat ia. Kata wajib tu fi haqqihim, fi takluk pada wajib, takluk pada mandub. Wajib tu pada hak mereka itu, yani bin nisbati lahum, fi haqqihim tu makna tu. Tu dengan nisbah kepada mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nisbah kepada mereka kau wajib dah lah. Wajib lah. Wak we tengok ni wajib lah. Moga dia dia tugas Nabi nak mengajar syariat kepada umat. Maka bila timu keliru pak, dia kena mengajar. Mengajar tu wajib dah. Au manduban atau sunat. Gitu ya duk tangga tu. Duk tangga tu ya. Benda mubah pun dan niat molek jadi sunat. Sunat apa Nabi? Sunat apa? Gerak-geri dia tu lah hal sunat, wajib sunat tu. Kita ni cukup kita hukum taklifi yang 5 kita gomo belaka. Tu. Wajiban au manduban fi haqqihim fa af'aluhum alaihimus salatu wassalamu dairatun. Maka hak ni orang panggil tafriq pada yasiru wajiban. Maka fa'af'aluhum, maka bermula segala perbuatan bagi mereka itu ar-rusul, segala perbuatan bagi puak-puak Rasul alaihi wassalatu wassalam ni, segala gerak-geri mereka ni dairatun khabar, berpusing ia af'aluhum, berpusing, berputar belik, dok putar ia. Siapa panggil gapo pusing ni? Selap seplian munwian, tu dairah. Jadi dok pusinglah ia perbuatan tu bainal wajibi, pusing di antara wajib, wal mandubi di antara sunat. Dok boleh ke tu? Tak wajib sunat, tak sunat wajib. Dok dua tu perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi lagu tu. Tak wajib sunat, tak wajib sunat. Dok dua tu hari-hari.
Hak kita tak makruh haram, tak makruh haram, jarang-jarang nak hak sunat. La ilaha illallah wal iyaz billah min dzalik. Tak makruh ke haram tu, Allah. Allahumma salli ala ban fil awliya alladhi hum atba'uhum man yasilu ila maqamin yasiru tasiru fi harakatu wa zakanatu ta'atin bin niyati. Apalah tu dah. Yang nak ayat kata puak-puak wali pun ada juga mereka yang Allah Ta'ala wisapa kepada satu maqam yang segala gerak-geri mereka itu tu jadi taat belaka. Karena puak wali ni maksudnya atba'un nabi dah, warasah anbiya dah, supaya puak nabi dah kedudukan dia. Tidak bergerak-geri apa semua pun duk letuk duk pusing kok taat. Tu tak saya acara dah jadi pakut lama pula situ. Habis situ. Habis. Kalau begitu wajib atas kita tiap-tiap mukallaf kena pegang kemah dalam hati masing-masing bahawa bagi Rasul itu mesti bersifat dengan amanah. Tentu bersifat dengan amanah. Mesti bersifat dengan amanah. Apa amanah? Betul hati mereka, betul hati belaka. Hati betul, tak ngenak. Bila hati betul, anggota luar pun betul belaka. Tangan tak capak ikut si, mulut tak kata ikut si, telinga tak dengar ikut si, kaki tak berjalan ikut si. Tak, terjaga mereka. Wadidduha, dan bermula did lawan baginya, bagi al-amanah tu. Lawan amanah tu ke apa? Hak ni mustahil ni. Dan bermula lawan baginya, bagi al-amanah itu al-khiyanatu, ialah khianat. Apa khianat? Kita Melayu kecek-kecek khianat juga, ngenak. Tapi bahasa Melayu kita lah ni sebut tentang ngenak tu nak pergi ke wak punah barang dah. Mu ni Allah, makan-makan duduk ngenak, tengok duduk tahap gitu. Tu ngenak tu makna tu khianat asalnya. Ngenak ni mari di khianat tu, tapi lah ni jadi guna kok lain dah. Lapan khianat tu. Tu. Tapi ya umum lah, lapan khianat dalam bahasa Melayu tanding lah ni jadi umum. Ngenak. Oh ya tu ngenak sungguh. Wak ngenak kat orang. Tu ngenak tu khianah. Tu nama apa tu? Ya tu Allah, tak letak barang di dia. Ngenak dia, makan dia duit. Tu ngenak juga. Tu jadi ngenak tu ya umum dalam bahasa kita. Tu. Maka terjemah tu kepada ayatnya belok hati. Khianat ni belok hati. Apa belok hati? Tak betul hati. Hati tak betul. Tak boleh harap. Tak boleh harap. Tak boleh harap. Tak boleh harap. Kalau dia kecil lagi tu nak, yang dengar tu nak bagi tu risalah tu. Yang gue terdengar tu umur dia. Tak boleh harap. Tak boleh harap. Tu nak ikut kedah tu harap. Yang mari juga sikit-sikit ingat. Boleh harap. Tu. Maka kata dia, lawan dia tu khianat. Boleh tak boleh harap. Maknanya belok hati, hati tak betul. Hati tak betul. Tu fahamnya dia tak jagalah. Tu tak terjaga dah lagi kerja benda maksiat. Dalil ada ayat, tak ada ayat boleh. Wad dalilu ala zalik. Bermula dalil wa isti'nab lil bayan, ad-dalil itu mubtada. Dan bermula dalil perkara yang menunjuk. Al-amru ad-dalu, bermula perkara yang menunjuk. Menunjuk ia ala zalika, menunjuk atas dimakan itu. Sikit lagi kita baca insya-Allah.
Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, wa dalilu ala zalika, dan bermula dalil perkara yang menunjuk di atas demikian itu. Ala zalika, apa dia? Dalil kata ala zalika ay wujubil amanati lahum. Tu jangan ingat tu, tak apalah tu. Ataupun kita buat suku ala zalika, ala wujubi ay wujub zalika wujubi ittisafihim bil amanati. Makna gitu. Bermula dalil yang menunjuk di atas wujubi ittisafihim bil amanah. Dalil di atas mesti ittisaf, bersifat him oleh mereka itu, mesti bersifat oleh mereka itu bil amanah, bersifat dengan amanah, dan tak boleh ada khianat. Tambah lagi wastihalatin khiyanati alaihim, wa istihalah al khiyanati alaihim, dan tidak khianat di atas mereka itu. Tak berlaku, tidak boleh dikhianat atas mereka itu. Mana dalil yang menunjuk atas benda tu? Dalilnya akli. Gini, fikir tengok. Dalilnya ialah khabar annahum, ialah bahawasanya mereka itu annar rusulah, bahawasanya mereka itu lau khanu. Tengok kecil lagu tu. Ni kalau dulu je buat mari, tapi dia tak kecek dah. Tu. Dulu betul sidik dulu dia buat mari muka demah tu. Qadiyah tu dia buat mari. Tapi dalam sifat amanah tak bawa qadiyah tu mari. Lau khanu. Tu. Yo kena takdir lagu ni. Kalau sebelum pada lau khanu yo kena kata rena. Lau lam yattasifu bil amanati, kalau tidak bersifat oleh mereka itu dengan amanah, betul hati, lattasafu bididdiha, nascaya bersifat oleh mereka itu ar-rusul bididdiha, dengan lawannya, lawan bagi amanah. Kalau mereka tak bersifat dengan amanah, tentu bersifat mereka dengan lawannya, lawan amanah. Mana lawan dia? Wahwa atau wahia, boleh laga wahwal khiyana. Tentu bersifat dengan lawan, iaitu khianat. Khianat. Apa makna khianat? Dalam riwayat tu, dia taswir tu, syarah kita tu, dia kata ai khalafu amrallahi ta'ala, tu khanu. Tapi yang mai kecek lagu tu pula, padahal khianat tu ia takrif kena lawan dengan takrif amanah, tapi tak apa. Dia serupa juga mukhalafatu amrillah. Bersifat dengan khianat, menyalahi perintah Allah, suruhan Allah Ta'ala, mukhalafatu amrillah. Tentu bersifat mereka dengan lawan, iaitu khianat. Kalau mereka kira apa nak kata? Ni walau khanu. Khanu ni khanu. Tu khianah ni, khana yakhunu khianah. Lepas tu lau khanu, hadah dulu. Lakin ittisafuhum bil khiyanati muhalun, tetapi bersifat oleh mereka itu dengan khianat tu mustahil, tak boleh jadi.
Pasal apa? Li'annahu law khanu tu. Nampak sikit dah dah. Alah. Tambah hak tu lah. Wa khalafu amrullah. Hak tu lah ni. Tetapi kerana bahawasanya kalau khianat oleh mereka itu ar-rusun, khianah, wa khalafu dan menyalahi mereka itu ar-rusun, amrullah akan segala perintah-perintah suruhan Allah. Kalau mereka khianat, mereka pergi menyalahi perintah-perintah Allah Ta'ala, apa nak jadi? Tu dia kata lau khanu, kalau khianat oleh mereka itu, kalau mereka itu khianat, oh ya mau kita sued dah. Tu ada resit lah. Tengok mata. Annahum, bahawasanya mereka itu ar-rusul. Klik ke mata dulu. Tak molek dulu. Bahawasanya mereka itu ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Lau khanu, kalau khianat oleh mereka itu ar-rusul. Lagu mana khianat? Bi fa'li muharramin. Baca idafah dah. Ba tu li taswid tu, taswid pada khanu tu. Wa tilkal khiyanatu musawwaratun. Tu ba li taswid pada khanu. Khianat balah mana rupa? Wa tilkal khiyanatu musawwaratun. Bermula dimakiat itu khianat tu, musawwaratun, ditaswid, dibuat rupa akan dia. Buat gambar we tengok lagu mana rupa orang khianat. Ditaswidkan bi fa'li muharramin. Bi fa'li muharramin, bi fa'lihim amran muharraman. Idafah fa'li kepada muharramin, idafah masdar kepada maf'ul. Baca idafah tu dah, nak di idafah. Gado-gado turut dia fa'lin muharramin tu. Kerana fa'lin muharramin bukan taswih. Fa'lin muharramin kena kepada benda. Kalau fa'lin muharram ke, kalau kita baca sifat fa'lin muharramin, berarti fa'lin muharramin tu kena kepada zina masalah. Apa tu dah? Kena zina. Maka zina tu atau kena ke diri benda, maka nak menyata rupa khianat kena winapa rupa buat. Maka takdir fa'li dengan mana membuat. Wa tilkal khiyanatu musawwaratun, wa rupa lagu ni bi fa'lin, jadi bi fa'lihim, bi fa'li muharramin, jadi bi fa'lihim amran muharraman, dengan membuat oleh mereka itu rusul, mengirja oleh mereka itu para rusul alaihi wassalatu wassalam, mengirja amran muharraman, akan pekerjaan yang diharam akan dia, akan amran, akan pekerjaan itu. Jadi kerja benda hak Tuhan tegah tu menyalahi perintah Allah Ta'ala. Kalau sini pada ayat takdir, kalau nak buat taswir bi fa'li muharramin ni, kalau nak buat taswir rupa molek-molek ya, nak nampak rupa taswir nyata-nyatanya, ya takdir lagu mana? Ai bi ai apa nama? Bi ay yaf'alu muharraman. Takdir lagu tu. Bi ay yaf'alu muharraman au makruhan. Taswir, kalau nak taswir nampak comel, bi fa'li jadi bi ay yaf'alu. Tu nak nampak taswir rupa tu. Taswir baghanu bi fa'li muharram, jadi bi ay yaf'alu fa'lan muharraman ataupun amran muharraman. Kalau mereka berkhianat, lagu mana khianat? Dengan bahawa
mengirja oleh mereka itu akan perkara yang diharamkan. Pergi berjudi, minum arak, berzina, tu deki, masalah kerja benda yang diharam. Au makruhin, atau kepada muharramin, atau mengirja akan amrin makruhin. Kalau kita takdir seperti ni, bi fa'lihim amran muharraman au makruhan lah. Kalau takdir biar di maf'ul mari kak. Tu dia. Padai dulu. Padai dulu kau hubung lah ni. Insya-Allah. Widai semaya kau insya-Allah. Sekat tu dulu. Lakunna ma'murina bimithli dhalik. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u qalbin la yashqa' wa 'amalin la yanfa'u. Nas'aluka 'uluman nafi'an rizqan tayyiban 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba wastur lanan awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wasairin khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli صلى وسلم ربي عليه عددا حبي وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقي ورضا نفسي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل وأخلاء أتقياء علماء نوصى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد